Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, hari ni dekat atas meja ni kita adanya sebuah peranti mid-ranger ataupun aku boleh panggil sebagai mid-ranger bajet daripada Oppo, iaitu Oppo A79 5G. Di mana dekat Malaysia harganya adalah sekitar RM1,199, senang cerita RM1,200 macam itulah kan. Dan bagi those who wonder macam RM1,200 tu apa yang bajetnya lah kan. Tapi bila korang pakai Oppo, korang tahulah dia punya premiumness, dia punya quality dia untuk peranti-peranti daripada Oppo ni lah. Termasuklah Oppo A79 5G ni. So untuk kali ni, apa yang dibawakan oleh Oppo A79 5G ni, jom kita unbox dahulu. So macam korang nampak, inilah kotak dia, kelabu putih macam tu, Oppo A79 5G. So untuk unit aku ni adalah variannya 8GB RAM dengan 256GB internal storage, berwarnakan black atau warnanya mystery black macam itulah, warna hitam. So dekat dalam jom kita buka. Dia ada juga ditawarkan dengan warna glowing purple macam tu, tapi aku tak sure lah kenapa dia hantar warna hitam, tapi tak apalah, tak ada masalah pun. So dekat dalam korang akan dapatlah kotak macam biasa. Dekat dalam ni korang akan dapat full covered silicone casing kan, macam ni kan. And then korang dapat dia punya senjata tu dan juga manual book yang kita takkan baca ni lah. Kemudian dekat bawah korang akan dapat the peranti itself. So dekat sini adalah dia punya summary spec dia secara ringkas lah, korang boleh baca. And then dekat bawah kita akan dapat macam biasalah kabel pengecasan jenis Type A to Type C dan juga adapter. Untuk kali ni dia memberikan kita super VOOC tetapi 33 watt lah, bagi aku better than nothing. Quite a fast charger untuk kategori di segmen dia macam itulah kan. Alright, itu saja dalam kotak, jom kita kemas. So guys, inilah dia Oppo A79 5G tersebut dalam paper wrap dia lah. So dekat sini kalau korang nampak adalah dia punya summary of spec, KSP dia secara ringkas. For first, dia hadir dengan Full HD Plus sunlight display. Ini adalah 90Hz. Kemudian dia hadir dengan 33 watt super VOOC charger, 2 stereo speaker, ini menarik juga. Dan dia hadir dengan RAM expansion ataupun virtual RAM expansion macam biasalah kan. Jadi jom kita buka dia punya paper wrap dia. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, inilah dia Oppo A79 5G tersebut dekat dalam warna mystery black ataupun warna hitam. To be honest lah, masa mula aku terima packaging ni lah kan, aku tengok dekat kotak bila dia tulis kat situ warna hitam ataupun mystery black, aku agak kecewa. Sebab apa? I'm still hoping untuk warna yang glowing purple, tak silap aku, warna lagi satu tu nampak lebih special. Tapi bila mana aku unwrap, aku pakai, aku boleh katakan hitam dia ni bukan hitam-hitam bodoh macam tu. Kalau korang nampak dia ada glittering effect dekat situ kan. Memang sangat-sangat premium, tak nampak macam budget mid-ranger daripada Oppo. Dia nampak macam mid-ranger biasa ataupun mid-ranger premium tau. Sekali imbas dia nampak macam Reno series pun ada dekat situ dengan logo Oppo dekat bawah dengan kamera hum yang aku boleh katakan besar. So bila besar ni nampaklah dia macam flagship sikit macam itulah kan. Dan yang paling aku suka adalah dekat tangan, dia punya feels memang rasa solid. Korang tak rasa apa-apa creakiness ataupun ada kosong-kosong apa bila korang tekan tau. Even though binaan adalah plastik, bagi aku dia adalah well constructed punya plastik lah. Cumanya bila mana korang menggunakan panel ataupun background jenis glossy macam ni, dia agak mudah prone dengan fingerprint lah, korang nampak dekat situ lah. Jadi korang kena sentiasa mengelap bila mana kotor kan, dan dia akan nampak cantik balik macam itulah. Tapi overall build quality dia, aku boleh katakan I'm quite impressed dekat sini lah kan. Kemudian yang paling aku suka adalah dari segi dia punya frame dia adalah jenis boxy tau. So bila mana digunakan boxy punya frame ni, korang dapat rasa dia macam modern punya mid-ranger macam itulah. So dekat bawah korang masih lagi dapat picture audio, Type C, microphone dan juga speaker, dan again stereo speaker. Dekat tepi ni korang akan dapat volume record rundown dan juga side mounted fingerprint. Atas korang akan dapat dia punya mikrofon, dan kat sebelah sini korang akan dapat dia punya SIM card tray dia lah kan. So untuk akses masuk ke dalam paparan ini, korang perlu menggunakan side mounted fingerprint dekat tepi ni yang aku boleh katakan agak reliable, pantas. Dan bila mana korang unlock peranti ni, korang akan dihidangkan dengan sebuah paparan yang aku boleh katakan cukup besar untuk kelas dia, cukup berkualiti untuk kelasnya juga. Di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.72 inci, IPS LCD Full HD Plus dengan kadar segar semulanya adalah 90Hz dengan kecerahan nits brightness dia adalah sekitar 680. Bagi aku untuk kategori dia ni cukup memadai. Dan untuk dia punya form factor display dia, kalau korang boleh nampak bawah ni korang masih lagi dapat sedikit dagu, atas ni adalah dahi dia sikit, tapi overall dia agak symmetrical dekat situ, dan korang dapat punch hole display dekat situ lah, so agak modern dekat situ. So how does the display perform in my short usage ni? Aku boleh katakan cukup memberangsangkan. Di mana dari segi penggunaan aku boleh katakanlah untuk audio visual yang casual, macam nak tengok Netflix, YouTube, nak lain konten media sosial, nak tengok Reels dan lain-lain, dengan kombinasi dua stereo speaker plus this 90Hz punya display, even though ini bukanlah sebuah AMOLED panel, tapi bagi aku ini adalah sebuah IPS LCD yang cukup berkualiti dan juga responsif tau. Dia mampu untuk menghasilkan kali yang bagi aku agak well tuned, agak vivid untuk sebuah IPS LCD. So far lah, sepanjang penggunaan aku boleh katakan ini adalah sebuah paparan mid-ranger yang cukup baik dan cukup memuaskan.
Dan bagi melengkapkan pengalaman visual pada Oppo A79 ni, ia hadir juga dengan ColorOS 13 berasaskan Android 13. So bagi siapa-siapa yang biasa guna ColorOS, korang tahulah ColorOS ni penuh dengan customization. Korang boleh customize almost everything dekat dalam ni. Dan dekat dalam ni juga macam korang nampak dekat dia punya summary of spec ni, korang boleh juga untuk RAM expansion sampai another 8GB lah. So 8+8 korang boleh dapat lebih kurang 16GB memori ataupun RAM dekat peranti ini. Now kita nak bercerita pula pasal kamera. Di mana untuk kali ni dia hadir dengan dua kamera belakang ni, iaitu satu adalah 50MP kamera utama f1.8, yang kedua adalah 2MP depth sensor untuk bokeh macam tu, dan untuk selfie ni adalah 8MP selfie camera. So how does the camera perform? To be honest masa mula aku dapat peranti ni aku agak skeptical jugalah kan. Yelah mid-range budget pada Oppo, kamera dia how good lah kan. Tapi surprisingly setelah menggunakannya, aku boleh katakan kamera dia quite satisfying, quite berkualiti macam tu. Cumanya bagi siapa yang kenal aku, korang tahu aku memang ultra wide angle punya user. So tanpa keberadaan ultra wide angle pada peranti ni, aku boleh katakan agak turn off sikit. Tapi untuk kamera utama dia, aku boleh katakan cukup bagus, termasuklah selfie kamera dia. Jadi untuk itu, jom aku lampirkan sampel-sampel daripada Oppo A79 5G untuk korang punya penghematan. Let's go. So settle bab kamera, now kita nak bercerita pula tentang prestasi ataupun performance. So daripada awal tadi korang dengar aku cakap budget mid-range lah kan. Mesti korang dah agak skeptical lah kan. Mesti spek dia agak so-so je kan. Tapi surprisingly tidak. Di mana untuk Oppo A79 5G ni, dia hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 6020, lantas hadir dengan sokongan capaian 5G. So dari segi tetapan, korang akan dapat 8GB internal RAM, dan korang boleh expandkan virtual RAM lagi 8GB, dan korang akan dapat 256GB internal storage guys. So dekat situ je aku boleh katakan spesifikasi dia tu memang sejajar dengan tanda harga dia. So untuk 6020 Dimensity ni, dia punya spek tu aku boleh katakan lebih kurang macam kalau Snapdragon tu, Snapdragon 695 5G macam tu. Di mana dari segi AnTuTu benchmarking, korang boleh dapat markah sekitar 400,000 lebih macam tu. So kalau korang kombokan dengan disk ColorOS yang aku boleh katakan agak lancar, pengalaman pengoperasian pada peranti ni cukup memuaskan. Dan bagi siapa-siapa yang nak bergaming, jangan risau. Even though ini adalah sebuah budget mid-range, ia masih lagi boleh gaming dengan sangat-sangat menarik dan juga memuaskan. Di mana dari segi perjumpaan aku, kalau korang nak Genshin Impact, tak ada masalah lah. Selalunya orang buat uji kaji dengan Genshin Impact. Cumanya untuk bermain Genshin Impact ni, advisable untuk korang tunekan grafik dia kepada low ataupun medium untuk korang dapatkan satu pengalaman gaming yang lebih smooth dan juga silky macam itulah. Korang nak main high to highest boleh, tapi korang akan notice a few frame drop yang aku boleh katakan agak noticeable dekat situ. Tetapi secara overallnya untuk main game memang tak ada masalah. Dan untuk menguasai peranti ini, dia hadir dengan bateri yang aku boleh katakan standard yang agak besar masa kini, iaitu 5000 mAh dengan pengecasan pantas SuperVOOC 33W. So bateri for sure satu hari memang boleh tahan. Pengecasan bagi aku untuk segmen ini cukup pantas. So secara overallnya, apa yang aku boleh cakap ataupun aku boleh rumuskan tentang Oppo A79 5G ni, aku boleh katakan untuk sebuah mid-range budget daripada Oppo untuk 2023 penutup ni lah kan, dia memberikan, aku boleh katakan penawaran yang cukup memuaskan, cukup memberangsangkan, lebih daripada memadai. Di mana dengan tanda harga RM1,199, korang boleh dapat sebuah peranti mid-range dengan design yang aku boleh katakan solid, tak nampak murah, agak berkualiti dekat situ. Korang dapat sebuah paparan besar dengan kadar segar semula yang cukup memadai. Korang dapat dua stereo speaker yang boleh aku katakan cukup kuat dan cukup memuaskan. Korang dapat kamera 50MP yang cukup berkualiti, dan juga korang dapat prestasi yang aku boleh katakan untuk penggunaan operasional dan juga gaming memang tak ada masalah. Again, untuk tanda harga dan juga segmen sebuah mid-range budget seperti Oppo A79 5G ni. So guys, sampai sini saja video kali ni. Again, kalau ada kata korang nak info-info lebih lanjut, macam biasa link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.